الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat kurniaan Allah dapat sama-sama kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sebagai amal-amal salih. Dan insya-Allah kita sambung lagi kuliah pengajian kitab Riyadhus Salihin, yang kita masuk pada bab 108, kemakruhan makan sambil bersandar. Yang mana tuan-tuan tak tepi gambar. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan bahawa sebuah hadis daripada Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'a, rawahul Bukhari. Yang mana dari Juhaifah bin Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak akan makan sambil bersandar, yakni muttaki'a. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan berkata Al-Khattabi, al-muttaki'a di sini ialah orang duduk sambil bersandar. Orang itu bukannya berkehendakkan duduk di atas hamparan ataupun bantal-bantal seperti kelakuan orang yang menghendaki untuk memperbanyakkan makanan, tetapi ia duduk sambil gelisah duduknya dan tidak tenang. Juga makannya itu secukupnya belaka. Inilah yang diucapkan oleh Al-Khattabi. Tadi tuan-tuan, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang daripada makan sambil duduk bersandar? Kita pun tengok tuan-tuan duduk sandar ni macam nak main-main ya. Sandar tiai ke makan. Makan nasi lah, maknanya makan yang berat. Ataupun dalam keadaan sandar ni macam tak sungguh mana, seolah-olah tidak mensyukuri makanan. Hanya orang yang duduk menghadapkan makanan yang betul-betul duduk dengan baik adalah orang yang menghargai makanan dan terasa dia ni berkanduk pada makanan. Kenapa Nabi SAW tidak makan demikian? Kerana baginda nak tunjuk bahawasanya bila kita menghadapi makanan, maka kita kena syukur. Dan cara duduk kita pun cara duduk yang baik, beradab molek. Baik, Nabi sendiri tak pernah makan sambil bersandar. Bagaimana sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan mu'qiyan ya'kulu tamran, rawahu Muslim. Al-mu'qi di sini wa huwa alladhi yulsiqul al-yataihi bil ardi,
wa yansibu saqaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurma sambil duduk berjongkok, yakni duduk dalam keadaan al-muqi ini duduk berjongkok ialah merapatkan kedua punggungnya di bumi. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini juga menggambarkan bahawa Nabi kita duduk dalam keadaan rapat, dalam keadaan rapat, dan dirikan satu betih baginda ketika makan buah kurma. Semuanya ini tuan-tuan, walaupun nampak pada pandangan kita alah cara gitu pun, makanan gitu pun royak, ya, Nabi ajar sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara Nabi ajar. Kerana walaupun kecil perkara tuan-tuan, apabila dikaji dinilai rupa-rupanya besar dari segi kesihatan dan kemasyarakatan. Kita berasa kecil saja cara makan sambil duduk begitu begini, tapi terbukti bila ahli sains buat kajian, rupa-rupanya makan cara sunnah itu cara yang terbaik dan boleh mendatangkan kesihatan. Pengesahan daripada para doktor menyatakan bahawa misalnya makan sambil berdiri, minum ataupun makan sambil berdiri ini pertama sekali boleh menyebabkan tidak hadam makannya, menyebabkan kembung perut, menyebabkan makanan tidak hadam, menyebabkan boleh jadi pada rosaknya organ dalaman. Ini kajian yang dibuktikan oleh saintis, bahawa ahli-ahli sains menyatakan bahawa makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri boleh mengganggu kesihatan. Padahalnya makan juga, cumanya berdiri. Tak. Banyak kan bila kita pergi mana-mana ada orang makan berdiri, tak si duduk. Minum pun gok-gok berdiri. Nampak kecil saja. Rupa-rupanya bila doktor buat kajian, banyak masalah. Bahkan dia pergi kepada sakit buah pinggang, menyebabkan sakitnya rosak organ dalaman. Baik itu Nabi tak pernah makan sambil berdiri, ada minum sambil berdiri Nabi tak pernah. Melainkan ada satu kali bagaimana riwayat dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Nabi berdiri di mana? Sebabnya di kala itu ada tempat itu unta berok kecil, kawasan itu kotor, maka Nabi di kala itu Nabi berdiri. Ada satu riwayat dalam kitab Bahrul Mazij. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, pada ghalibnya duduk moleklah nak makan. Bagaimana kita pun ajar ke anak-anak kita duduk nak makan. Tak kursi ada ataupun duduk atas latar, duduk dengan sempurna, makan minum. Itulah cara yang sihat. Maka betul lah bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita. Nabi sendiri tak pernah makan sambil sandar pun tak pernah. Usah ke berdiri sambil sandar dinding duk tiar makan ngak-ngak, seolah-olah tidak mensyukuri nikmat makanan, bahkan nak mai-mai nak makan itu. Sedangkan banyak lagi perkara lain yang lebih mustahak. Makan ni biarlah kita duduk dalam keadaan syukur pada nikmat Allah Ta'ala beri, dan supaya kita berasa berkanduk pada makan ni. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Berikutnya dalam bab 109, dalam hadis dalam bab 108 ini ada 1-2 hadis saja. Baik 109 pula, iaitu bab yang keharusan ataupun sunnahnya makan dengan menggunakan 3 jari dan sunnahnya menjilat jari-jari, serta kemakruhan menghisap jari-jari sebelum menjilatnya. Juga sunnahnya menjilati bekas ataupun tempat yang kita makan itu. Iaitulah kita buat kering tangan kita. Berikutnya dinyatakan dalam hadis-hadis berikut, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza akala ahadukum ta'ama
fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang daripada kamu semua memakan sesuatu makanan, maka janganlah mengusap jari-jarinya sebelum menjilatnya untuk mendapatkan keberkatan atau menjilatkannya, yakni orang lain seperti pada anaknya, muridnya dan lain-lainnya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, ini ada juga satu riwayat nyatakan bahawa bila kita makan, bila kita makan ada juga tinggal sedikit sisa makanan. Misalnya guru dah, rupa-rupanya ada setengah dia guru, dia minum air, dia tinggal ke anak murid dia. Dia tinggal sikit anak murid dia minum bekas dia. Rupa-rupanya ada keberkatan bekas guru tu. Tak, bila kita makan tinggal sikit pada anak murid ataupun pada orang lain. Jangan siapa tak tinggal pada orang lain. Ini ada satu riwayat menyatakan. Dan ada juga menyatakan bahawa bila kita makan tangan kita ni tuan-tuan, jikalau seorang daripada kamu makan suatu makanan, janganlah mengusap jari-jarinya sebelum menjilatnya. Maknanya jangan kita gaduh nak lap. Ada sisa lagi nasi ada sini di jari kita, boleh jadi ada sisa-sisa makanan, kita terus nak lap ataupun terus basuh. Jangan. Kamu kena ambil dulu nasi-nasi yang ada di jari ni. Ambil dengan mulut, isak-isak sikit, kemudian barulah nak lap dengan tisu kau ataupun nak basuh dengan air dan sebagainya. Itu nak gambarkan bahawa boleh jadi dalam makanan kita banyak-banyak ni ada yang barakah kita tak tahu. Boleh jadi orang lekat tangan kita ni berkat, kita ni tinggal pakai gigi basuh berkebok-kebok dalam si. Banyak lagi ada sejepuk lagi orang lekat di tangan kita ni. Tiba-tiba kita gigi basuh dah. Mana tahu boleh jadi orang duk lekat jari kita ni hak tu berkat. Tiba-tiba kita buai hak tu. Kita dah lak dah. Baik, nak pastikan bahawa semua makanan itu kita makan dengan baik, maka kita ambil kutip di tangan kita, kemudian kita menghisapnya. Bagaimana kita jelaskan pada pengajian lalu, bukanlah menampakkan siapa bunyi pelpok gitu, tak lah. Maknanya kita hisap ke jari, nak tiru, nak ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rupanya ada juga dari segi kesihatan, ada membantu penghadaman rupanya di jari-jari kita ni. Dan apabila kita kutip makanan dan di jari-jari kita ni adalah membantu pencernaan dalam organ di maidah kita, dalam perut kita, pencernaan makanan, penghadaman orang panggil. Itulah yang mana jari kita ni, bagaimana pernah kita sebut pada pengajian yang lalu, ada pernah dibuat makuk gula, misalnya gula lemuk misalnya, mudah basi. Dua makuk ni, satu makuk dibiarkan tanpa dicelup, satu makuk ni bekas kita ranyad dah. Bila dibiarkan terbukti hak bekas kita celup ni dia cepat basi berbanding dengan hak tak kosek lagi. Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu di jari kita ni, mengeluarkan sesuatu di jari kita ni yang bila bersentuhan dengan air liur kita, bila kita kunyah makanan, ambil jari kunyah dengan makanan, yang boleh membuatkan penghadaman makanan, enzim, tindak balas enzim dengan air liur kita itu boleh menyebabkan pencernaan makanan. Subhanallah. Ini semua rahsia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang makan dengan tangan. Baik itu tuan-tuan, ni lah kita kata di antara banyak berlaku penyakit dan sebagainya, boleh jadi kerana kita jarang dah makan dengan tangan. Kita makan dengan sudu.
ambil makanan dengan sudu, tak sentuh dengan tangan langsung. Setengah orang agak tak pakai dok tangan dah, pakai dengan sudu belaka. Tangan tak sentuh makanan dah. Pakai makan dengan sudu, buat mulut. Bermakna tangan kita tak menyentuh makanan ni satu kerugian. Kerana tangan kita ni adalah mengeluarkan sesuatu, ada keberkatan dia dan sebagainya. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau kita lihat dari segi makan ikut tangan kanan, ikut tangan kiri, Nabi perintahkan kita makan ikut tangan kanan, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu riwayat, siapa-siapa yang menyuapkan makanan ikut tangan kiri, dia kena kehek semula, ambil suap ikut tangan kanan. Apa pekat itu? Betapa kesungguhannya. Nabi sebut kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak tangan kiri ni jangan sekali-kali kita suap mulut makan dengan tangan kiri. Dengan gunalah tangan kanan penuh seorang lelaki yang dia makan ikut tangan kiri. Maka Nabi tegur dia supaya dia makan ikut tangan kanan. Dia kata tak boleh Rasulullah, kekok. Ada tangan saya tak boleh makan ikut tangan kanan. Lepas pada dia kata gitu, maka terus tangan dia jadi lembek lalu. Tangan kanan jadi lembek, tak nak guna dah. Itulah dia. Nak menggambarkan bahawa dia jawab mulut Nabi itu. Nabi nak ajar benda baik, maka seolah-olah Nabi tak sipakar Nabi royak. Nak buat pandai-pandai kita sendiri. Maka terus Allah Subhanahu wa taala tunjukkan betapa dia berani jawab mulut Nabi, bahkan menafikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tangan dia terus jadi lembek, saya nak guna. Subhanallah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Satu lagi di sini ialah an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi' fa iza faragha la'iqaha, rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Kemudian setelah baginda selesai, lalu menjilatinya. Hadis riwayat Muslim. Baik tuan-tuan, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, saya sendiri tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan bisalasi asabi' dengan 3 jari. 3 jari ni makanan roti boleh jadi, dengan buah tamar. Tak 3 jari. Kalau kita nasi ni pun boleh jadi nak jeput 3 jari nasi ni tak lekat. Tapi apa yang Nabi sebut 3 jari, maknanya ambil makanan jangan dibanyak. Nasi tu jangan kata makan nasi 3 jari gana. Ya betul, tetapi Nabi nak isyaratkan jangan jepuk banyak. Walaupun nasi boleh jepuk gitu, tapi jangan sampai cekok gini. Setakat boleh ambil sejepuk gitu, buatlah cemuk tu dulu. Sebab kadang-kadang orang bila kita ambil banyak nasi boh mulut gitu, nampak sangat gelojoh. Satu, yang keduanya ketak mulut, nak kunyah tu makanan tak ada hacu, tak ada lumak molek. Kadang-kadang kunyah gok telah pakai tak ada lumak hacu. Ini menjadikan masalah dalam perut kita, menyebabkan jadi mengganggu kesihatan kita. Subhanallah. Maka Nabi ajar makan dengan 3 putus jari. Kita jepuk muka dengan 3 putus jari, menggambarkan sopannya kita, beradabnya kita makan, tidak nak berebutnya. Banyak rahsia di sebalik ambil 3 putus jari. Begitu juga dengan sudu. Ambil dengan sudu, jangan sampainya penuh sudu kita kaut. Ambillah boleh separuh sudu, sikit-sikit. Surat acak kali tak apa, yang penting ialah hadam makanan itu. Subhanallah. Baik tuan-tuan, betapa pentingnya pemakanan
Sehingga kan Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara-cara memakan makanan dengan baik. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi'alqi al-asabi' was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjilati jari-jari dan pelicinglah bekah-bekah kita makan itu. Sesungguhnya kamu semua tidak mengetahui di makanan yang manakah terletaknya keberkatan itu. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyatakan bahawa innakum la tadruna, kamu tak tahu mana makanan yang ada barakah dalam sepinggan nasi kita ni tuan-tuan. Boleh jadi beribu-ribu biji makan nasi. Boleh jadi hok lain kita makan belaka, tinggal-tinggalnya hok duk pinggir kita tak makan. Ataupun hok jatuh atas latar, atas seproh tu kita tak ambil. Hok tu hok berkat, maka tidak ada keberkatan. Innakum la tadruna, kamu tak tahu fi ayyi ta'amikumul barakah, hok makanan kamu hok mana hok berkat. Bermakna Nabi menggalakkan kita makan berhabis, sehingga kan hok lekat di jari kita pun kita kena isap ambil juga. Itu adalah keberkatan dalam pemakanan. Apa pentingnya barakah? Bila makanan kita ni barakah tuan-tuan, menjadikan tenaga kita sihat. Dan yang kedua, boleh bila kita ada tenaga, kita jadi gerak rengai sendi tulang nak lakukan amal-amal soleh. Ada orang lain yang dia boleh gerak juga kaki tangan, tapi dia malah nak sembahyang, malah nak zikir, malah nak baca Quran. Dan juga ada orang yang dia makanan sihat dah, tetapi tidak ada keberkatan. Dengan dia makan sesuatu itu tidak menambahkan tenaga dia, bahkan dia makin lemah dalam keadaan tidak ada kesungguhan dalam melakukan amal-amal soleh. Maka rugilah lagu tu. Makan tapi tak bertambah iman dan takwa, tak bertambah amal-amal soleh. Dan lagi tuan-tuan, wa anhu yakni an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmata ahadikum falyakhuzha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yad'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu pula berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau suapan seseorang di antara kamu semua itu jatuh, maka singkirkanlah kekotoran-kekotoran yang terlekat di situ, dan kemudian hendaklah memakannya, serta janganlah ditinggalkan untuk dimakan oleh syaitan. Janganlah pula seseorang itu mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga ia menjilat jari-jarinya, sebab sesungguhnya ia tidak dapat mengetahui di mana makanan yang manakah terletaknya yang ada keberkatan itu. Hadis riwayat Muslim. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita merasa jijik, jangan sekali-kali kita merasakan ketinggalan zaman apa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi orang berasa alah jijik gitu, kotor. Kan siapa-siapa menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna ia telah menghina Rasulullah. Siapa-siapa menghina Rasulullah, bermakna ia menghina Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa Nabi buat semuanya datang dari Allah. Hak Nabi buat ni semuanya adalah petunjuk dari Allah belaka. Kalau satu pun Nabi pandai-pandai buat ikut nafsu dak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah bercakap mengikut hawa nafsu. Bahkan semua adalah wahyu dari Allah. Kalau percakapan Nabi pun tidak mengikut nafsu, bahkan wahyu dari Allah belaka, apatah lagi perbuatan baginda. Dan kita meyakini bahawa segala kata-kata baginda, perbuatan baginda, takrir Nabi pun adalah sunnah, adalah hadis Rasulullah SAW, menjadi hujah dan menjadi sumber hukum dalam hukum-hukum fiqh. Jadi begitulah Nabi kita beritahu ini. Apabila kita makan-makan, terjatuhlah makanan kita. Itulah sunnahnya kita mengapa. Ada saprah itu, sunnah boleh pahala. Ada saprah ataupun kita makan atas meja, kita lap molek bersih. Makan-makan baklah jatuh lauk ke, maka ambil lauk, sapu-sapu buah. Kalau ada pasir ke buah-buah, makan. Sebab apa? Sebab Nabi kata, jangan kamu tinggalkan bahagian untuk syaitan. Jangan kamu tinggal untuk syaitan. Sebabnya kalau dibiarkan situ akan menjadi makanan syaitan. Seolah-olah kita duk jamu syaitan, duk kongsi makanan dengan syaitan. Syaitan pula musuh kita. Kita jamu makanan pada syaitan, syaitan jadi kuat, jadi gemuk dia. Maka dia makin kuat, dia boleh perdayakan kita. Subhanallah. Bagaimana satu kisah yang sering disebut, bagaimana cerita kisah apa dia syaitan gemuk jumpa dengan syaitan kuruh. Katanya syaitan kuruh pada syaitan gemuk. Guana demo ni gemuk ni nampak sihat molek. Oh, aku suka. Aku duduk dengan orang yang aku perdayakan itu, semua dia ikut aku belakang. Bahkan makanan dia pun dekat aku dulu, isteri dia pun dekat aku dulu. Dalam rumah dia aku boleh masuk, aku boleh tidur dalam rumah dia, segala-galanya bebas. Syaitan boleh. Maka gemuk syaitan tu, sihat dia. Pahamu guana yang aku gekat dia, aku tak boleh perdaya. Orang yang aku nak perdayakan itu semua dia zikir ke Tuhan dia, ingat ke Tuhan dia, baca bismillah. Segala kanut aku terhalal belakang. Tu aku jadi kuruh, jadi masalah. Berbenarlah kata Nabi SAW, jangan kamu tinggalkan bahagian untuk syaitan, untuk dimakan oleh syaitan. Kerana makan yang kita bazirkan itu jadi habuan syaitan. Yang sengaja kita bazirkan sama telah lah, hok jatuh-jatuh pun Nabi suruh kita ambil sapu-sapu. Baiklah tempat kita makan itu kena pastikan boleh bersih. Kalau salah kau jatuh atas hamparan pun kita boleh ambil makan. Sebab kita tak tahu hok mana satu yang barakah. Yang barakah dalam pemakanan kita itu. Subhanallah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi fa iza saqatat luqmata ahadikum falyakhuzha falyumit ma kana biha min azah summa liyakulha wala yada'ha lisyaitan fa iza fara falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Rawahu Muslim, hadis sahih. Dari Jabir radhiyallahu anhu pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mendatangi seseorang daripada kamu semua dalam segala hal yang dilakukannya, sehingga ia datang pula ketika ia makan. Maka jikalau suapan seseorang di antara kamu semua jatuh, maka adalah diambilnya lalu menyingkirkan kekotoran, buang kekotoran itu, dan selanjutnya adalah memakannya, dan jangan ditinggalkan untuk dimakan oleh syaitan.
Kemudian apabila ia telah selesai, maka adalah dia menjilat ataupun mengisap jarinya, kerana sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana di makanan yang manakah terletaknya keberkatan itu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Baik tuan-tuan, juga dalam hadis ini menyatakan bahawa adab-adab makan, bermakna banyak hadis berkaitan dengan adab-adab makan yang Nabi ajar pada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pemakanan itu membentuk peribadi kita. Tengok makan boleh tahu dah lagu mana. Orang makan gelojoh dalam keadaan top, dalam makan dalam hidangan, kalau tengok orang ni makan gelojoh tak ada kat orang, cek peribadi dia tu orang boleh cek. Boleh cek dah. Temu dalam bak makan ni, hok depan orang pun dia junga ambil, dak dia rela orang lain makan nasi saja, dia ke dia belakang lauk, dia gomo ke dia belakang cek orang ni luar pun panggil lagu ni. Dari segi harta pun lagu tu juga. Dari segi apa pun nak dia tak kira dah halal haram, biasa lagu tu. Dak. Maka kepribadian dari segi makanan tu boleh tengok. Dak. Akhlak kita membentuk peribadi kita dalam pemakanan kita. Bila kita bertolak ansur, kita pakat bertolak ansur membuktikan bahawa kita ni ada timbang rasa dan kasih mesra sesama kita. Maka kata Nabi SAW, syaitan dia mari, dia ikut peluang belakang, cari peluang. Tengah makan pun dia boleh mari mendatangi kita. Dia nak ambil peluang tengah makan, dia nak ganggu kita tengah makan, supaya kita tidak ada keberkatan, tak dapat barakah ketika makan, dan supaya makanan kita tak jadi ibadah. Sedangkan segala apa yang kita buat mengikut sunnah Nabi boleh pahala belakang. Makan cara Nabi boleh pahala, tidur cara Nabi boleh pahala, tapi syaitan nak ganggu supaya tak boleh pahala. Tidur biar tak dapat pahala saja, 3 jam tidur saja. Makan setengah jam duduk meja makan saja tak boleh pahala. Bapa tu syaitan nak pastikan biar tak boleh pahala siap, tidak ada keberkatan. Oleh itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita hisapkan jari kita. Pastikan makan ni habis. Celah-celah jari ni makan boleh. Batulah bila Nabi sebut 30 jari, banyak cara kita boleh ambil munafaat. Tahu sekali makan tu begitu, tidak kata rauk. Bila makan gitu, dia tidaklah berladu kau ni kuah. Dia tidak kata mengalir. Tengok orang makan tu siapa berjeruk kuah kau ni penuh sini. Kita tengok ramah perak gitu. Siapanya orang sebelah tu jahit jejik. Bermaknanya siapa gitu Nabi ajar kita makan tu molek. Dia taklah nampak berladu berlenggah-lenggah sampai sini. Bila kita makan gitu 30 jari ke 40 jari, tidak kata begitu. Tengok comelnya Nabi ajar pada kita supaya kita ni kepribadian kita, akhlak kita, makanan kita pun supaya dapat keberkatan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan demikian mudah-mudahan dapat kita amalkan. Ni hak kita ngaji ni kita boleh amal selalu, dan kita ajar kepada anak cucu kita supaya dapat ikuti sunnah Nabi. Bila kita tiru cara Nabi, bermakna itu tanda kita sayang ke Nabi. Bila kita sayang pada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala akan berikan kita mudah keberkatan hidup, dan di hari kiamat nanti Nabi akan beri syafaat pada kita, dan kita kasih pada Allah dan Rasul. Pada itulah tuan-tuan, Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan munira wa tawfiqan hasana wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.